Dalam chapter 993 di last scene tersebut di mana diperlihatkan keputusan pertarungan di chapter sebelum-sebelumnya antara pasukan The Red Scabbard menentang Kaido, dan setelah serangan bertubi-tubi dari pasukan The Red Scabbard, kita diperlihatkan Kaido seolah-olah bangkit semula dalam keadaan tidak merasakan apa-apa, seolah-olahnya segala serangan dari pasukan The Red Scabbard hanyalah sia-sia. Bila kita dapat melihat Kaido mengatakan bahawa serangan The Red Scabbard jauh lebih lemah dan langsung tak mampu untuk menyamai peringkat kekuatan Oden, walaupun serangan tersebut datang dari 9 samurai legenda terkuat Wano menurut penduduk Flower Capital. 4 Togen Totsuka tak mampu untuk menyaingi 1 Togen Totsuka. Walaupun sebelum ni Ashura Doji dan Denjiro disifatkan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan 100 orang samurai oleh King Emon kan, dan Togen Totsuka satunya juga datang dari Inuarashi dalam mod terkuat dia iaitu Sulong. Apa kurangnya 4 Togen Totsuka milik pasukan The Red Scabbard dengan 1 Togen Totsuka daripada Oden? Adakah berbezanya diorang ni dari segi pedang ataupun penguasaan haki? Pasal sebelum ni Oden cuba untuk mengajar teknik 2 pedang dia kepada The Red Scabbard, tapi diorang ni dilihat macam tak berminat, dan sebelum ni juga Oden cuba untuk ajar diorang teknik Ryo pun diorang tak peduli. So adakah ni merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Togen Totsuka keempat-empat samurai ini tak setanding dengan 1 Togen Totsuka Oden? Walaupun diorang berjaya melukakan Kaido, tapi tak mampu untuk menembus dengan lebih dalam kulit Kaido. Dan kita kena ingat tubuh Kaido pada masa tu pun belum lagi disalut dengan haki. So agak-agak macam mana nak tembus tubuh badan Kaido yang memang dah sedia kebal sampai senjata biasa pun tak boleh tembus tubuh dia, apatah lagi kalau Kaido menyalut tubuh dia dengan haki nanti kan. Dan kalau kita tengok balik first pertarungan antara Luffy versus Kaido pun, setelah segala serangan Luffy, termasuklah serangan ultimate Luffy yang sebelum ni berjaya menumpaskan Doflamingo pada tahap awakening pun, langsung tak mampu mencederakan Kaido sikit pun. Lepas serangan King Kong Gun Luffy tu berjaya mendarat ke tubuh Kaido, Kaido dilihat selamba je belah dari scene kat situ. Kalau nak kira serangan King Kong Gun Luffy dihalang oleh tanda Bagua pun tak boleh juga, pasal serangan King Kong Gun Luffy pun sebelum ni dihalang oleh serangan God Thread Doflamingo yang consist of 16 benang tajam siap dilapisi dengan haki lagi kan. Dan Kaido belah macam tu je lepas dia terkena serangan King Kong Gun milik Luffy, macam tak ada apa-apa. Walaupun Kaido pada masa tu dalam keadaan mabuk. Yelah, biasanya kalau orang mabuk ni kau tolak je dah boleh tumbang kan. Dapat pula tahap mabuk Kaido ni bukan biasa-biasa. Tahap gila todi dia tu sampai seluruh sake yang ada dekat Wano disita dan hanya diberikan setahun sekali je. Itu pun pada Fire Festival je. So dalam video kali ni aku akan terangkan macam mana Kaido ni boleh dibunuh dan siapa colan-colannya yang layak untuk membunuh Kaido. So stay tune sampai the end of this video, okay? Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudomo! Setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan. Keropok Moni. Baik, sebelum kita kupas lebih lanjut tentang cara nak bunuh Kaido ni, aku tak rasa semudah tu nak bunuh Kaido ni, which is dengan menggunakan buah Devil Sugar, Perona, Otama, Puding dan Law mampu untuk membunuh Kaido. Bukan maksud aku confirm 100% tak berkesan. It just jalan cerita akan jadi tak best. Kalau Sugar pegang Kaido, Kaido jadi toys, ketuk, pecah, mati. Atau Perona, hantu masuk melalui Kaido, Kaido lemah semangat, menyerah kalah. Ataupun Otama, bagi je Kibidango dekat Kaido, Kaido pun ikut Otama dan sebagainya lah. Yelah, pasal Orochi kena pancung dengan Kaido mati macam tu je pun ramai orang tak puas hati, termasuklah aku. Ini kan pula Kaido. Yelah, dosa diorang tu terlalu besar untuk dibunuh macam tu je. Sebab tu aku tak rasa Orochi mati lagi, pasal dalam chapter yang lepas-lepas si Fukurokuju tu dia nampak belah macam tu je dari medan pertempuran sampai Hote pun perasan dan dia pun terkejut. So sebab tu aku rasa macam Orochi ni dia tak mati lagi. Tapi kita letak tepi jap, pasal
pasal Orochi. Alright, first aku rasa cara nak bunuh Kaido sebenarnya dah tak susah dah pun. Cuma perlukan opponent yang betul-betul strong je. Dan Kaido rela bagi nyawa dia once dia puas hati lawan dengan opponent tersebut. Dalam chapter ni dan chapter lepas-lepas pun, Oda dah tunjukkan kat kita, first, Kaido sendiri memang nak bunuh diri. Dalam chapter 795, kita boleh tengok yang Kaido dah bosan dengan hidup dia dan sangat cemburu dengan Whitebeard yang berjaya mati. So sebab tu Kaido nak pergi ke Marineford supaya dia dapat dibunuh oleh Whitebeard, sebab dia tahu hanya Whitebeard dapat bunuh dia. Dan sebab apa dia tak nak cabar Whitebeard time tu? Pasal kita tahu Whitebeard ni akan fight betul-betul bila ada siapa-siapa yang kacau anak-anak dia. Dan mungkin juga Kaido bersetuju untuk ally dengan Big Mom pun adalah disebabkan Big Mom bersetuju untuk bertarung dengan Kaido. Macam yang kita boleh tengok, Big Mom cakap yang dorang boleh beraliansi dulu dan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain lepas ni. So Kaido boleh je serang Yonko-Yonko lain bila-bila masa, tapi dia nak dorang fight dengan dia dengan keadaan full strength. Alright, berbalik kepada last scene dalam chapter 993. Kaido dilihat telah terimbas semula kenangan dia melawan Oden, dan dia juga memuji Oden sebagai his worthy opponent. Dan kalau kita tengok pertarungan dia dengan The Red Scabbard for the past chapter, pada aku bolehlah dikatakan yang Kaido belum guna full strength dia dan sengaja memberi laluan serangan The Red Scabbard kepada dia. Pasal pada awal-awal serangan mengejut The Red Scabbard pun, Kaido dah terbayang diri Oden pada Red Scabbard. So this could be a rematch dengan Oden. Namun ternyata kekuatan Red Scabbard tak meet expectation dia. Kaido sendiri cakap yang dia rela bagi nyawa dia sekiranya Red Scabbard sekuat Oden, sebab memang motif utama Kaido untuk mati. So sebab itulah pada aku, kenapa Kaido sebelum ni dilihat banyak menangis semasa mabuk. Mungkin dia terkenangkan satu-satunya peluang untuk dia mati, which is semasa melawan Oden dulu, telah hancur. Sebab pada aku 20 tahun dulu Kaido memang dah siap untuk mati, tapi serangan Oden terhenti sekejap disebabkan Kurozumi Higurashi menyamar jadi anak Oden. Kaido yang tak tahu pasal tu terus mengalahkan Oden. So mungkin dalam chapter 972 dalam panel ni, nenek tua yang dimaksudkan oleh Kaido adalah Higurashi. Pasal lepas Kaido tahu yang Higurashi lah yang mengganggu duel dia dengan Oden, dan penyebab dia tak dapat penuhi cita-cita dia untuk mati, terus dia bunuh Higurashi, menyebabkan Mane-Mane no Mi kemudiannya beralih ke tangan Bon Clay. Mungkin juga sebelum ni kita nampak tengok yang Kaido selalu menangis masa dia mabuk disebabkan dia menyesal bunuh Oden dulu. Dalam chapter 993 juga, dalam last panel, tangan kiri Kiku telah terpotong dengan serangan Kaido menggunakan elemen angin. Dan kalau tengok balik dalam chapter sebelumnya, semasa Kaido mengalahkan Luffy, Kaido ada menyebut tanda Bagua dalam serangan dia kan. So aku tengoklah sikit pasal Bagua ni. So dalam agama Taois, Bagua merupakan 8 simbol kosmologi. Ada tanda, fire, water, wind, earth, mountain, lake dan sky. So berkemungkinan besar Bagua yang dimaksudkan Oda dalam serangan Kaido ni merujuk kepada Bagua yang digunakan dalam agama Taois. Macam sebelum ni pun Fire Festival dah merujuk agama Shinto kan. So tak mustahil Bagua yang dimaksudkan oleh Oda ni merujuk kepada Bagua dalam agama Taois yang mempunyai elemen-elemen tersebut. So sampai sekarang kita dapat melihat Kaido telah menggunakan serangan-serangan berbentuk petir, api dan angin, dan mungkin sky yang dimaksudkan adalah penguasaan Kaido di ruangan angkasa, menyebabkan Kaido bebas berterbangan dengan keupayaan sky ni. Dan mountain yang dimaksudkan dalam agama Taois melalui prinsip Bagua adalah keteguhan dan kekentalan. So sebab tu mungkin Kaido memiliki tubuh yang kebal disebabkan elemen mountain ni. Manakala lake dalam agama Taois bermaksud sifat ambil berat dia. Sebab tu lepas Oden mati, Kaido dilihat bersedih dan masih teringatkan musuh terkuatnya even sampai dalam chapter kali ni. Dan sebelum ni pun Kaido dilihat menangis macam budak-budak lepas Doflamingo dikalahkan dan mengambil berat tentang Jack yang ditumpaskan. So kemudian kita ada elemen earth dan water yang mungkin akan menjadi teknik dalam serangan Kaido nanti. So dengan kehebatan Kaido yang begini, macam mana agaknya nak kalahkan dia? So pada pandangan aku, opponent dia perlu mempunyai haki yang kuat dan pedang yang kuat, dan calon yang paling sesuai adalah Roronoa the Shimotsuki Zoro. Sebab mana yang kita dapat tengok sebelum ni,
Oda seakan-akan nak hint kepada kita tentang elemen mountain yang dikira cukup kukuh, teguh dan kebal. Dan nama mountain juga macam sengaja diletakkan kepada seekor babi gergasi yang pernah menyerang Flower Capital sebelum ni, which is the mountain god. Kita boleh tengok dalam chapter tu, Oden dilihat dengan mudah membelah dua babi gergasi, the mountain god. Dan kita juga dapat lihat serangan Togen Totsuka Oden dapat mencedera parahkan Kaido. So, berkemungkinan besar disebabkan oleh pedang yang digunakan oleh Oden dan kemampuan haki yang digunakan oleh Oden. So, aku rasa kekuatan haki Zoro standing dengan Oden, sebab masa di Pang Hazard, Zoro dapat membelah dua tubuh Monet dalam keadaan Monet tak dapat mencantumkan semula tubuh dia walaupun dia pengguna Logia, dan dalam keadaan belahan tersebut tak juga membuatkan Monet mati. Mungkin itu adalah haki pelumpuh yang bukan untuk tujuan mematikan, seperti mana yang dibuat oleh Oden. Setelah babi gergasi itu terbelah, babi gergasi itu dijahit balik dan hidup normal macam babi-babi yang lain. Cuba bayangkan dengan haki sebanding Oden dan pedang yang dimiliki Oden sebelum ni, aku rasa Zoro lah orang yang sesuai untuk menebas Kaido dengan luka yang dalam, sedalam serangan Oden 20 tahun dahulu. Dan Zoro juga sebelum ni dilihat dengan mudah menebas sepotong tebing di Wano kan. Bayangkan kalau Zoro kumpulkan tenaga dia betul-betul, one gorilla, ciking, two gorilla, ciking, mesti Zoro juga mampu menebas the mountain god, bahkan tubuh sekebal mountain milik Kaido. Sebelum ni pun tanpa Enma, Zoro senang-senang je potong badan Pika yang bapak besar tu kan. So pada aku, Zoro merupakan calon yang sesuai dalam membunuh Kaido juga. So sebagaimana yang kita tahu, yang Luffy setakat ini dah melawan pun ke semua jenis pengguna buah devil, baik Zoan, Paramecia mahupun Logia. Zoan macam contoh Rob Lucci, Logia macam contoh Crocodile dan Enel, Paramecia macam Buggy dan Katakuri Special Paramecia. Dan macam-macam jenis taktik digunakan oleh musuh-musuh dia semasa pertarungan. Ada masa Luffy perlu fokuskan kepada kecepatan, ada masa yang Luffy perlu fokuskan kepada kekuatan, dan ada masa yang Luffy perlu fokuskan kepada tactical. Contoh masa berlawan dengan Katakuri, Luffy perlu mengenhanskan kecepatan dan future sight as well as kekuatan dia, so that dia dapat bersaing dengan Katakuri. Dan Luffy dilihat telah berjaya meningkatkan daya pertarungannya semasa perlawanan, termasuklah haki dia. Dan untuk kes masa berlawan Katakuri ni, penguasaan Kenbun Shoku Haki Luffy telah meningkat. So sebelum ni pun Rayleigh dah bagi tahu pun yang haki ni akan meningkat kekuatannya bila Luffy bertarung dengan musuh-musuh yang lebih kuat. Macam kes pertarungan dia dengan Katakuri, perlawanan tersebut berlangsung 2 kali. Untuk pertama kali Luffy kalah, dan lepas haki Luffy cool down, baru Luffy challenge Katakuri sekali lagi. So mungkin semasa Luffy bertarung dengan Kaido nanti, pertarungan akan jadi 2 sampai 3 kali, which Luffy berjaya kalahkan Kaido pada kali yang terakhir nanti. Sebab sebelum ni, masa bertarung dengan Crocodile pun Luffy kena repeat 3 kali baru finally dapat kalahkan Crocodile kan. Ni pula Kaido. So mungkin nanti kalau macam sebelum ni dia bertarung dengan Katakuri, Kenbun Shoku Haki Luffy meningkat. Masa kali ni, masa bertarung dengan Kaido nanti, Buso Shoku Haki Luffy akan meningkat. Dan untuk sekarang ni, Luffy dilihat seolah-olah berjaya menguasai teknik Ryo, tapi aku rasa itu pun belum cukup untuk kalahkan Kaido. Dan Luffy perlu menggabungkan haki Ryo dia dengan Devil Fruit dia. Bagi aku, fusion Luffy antara Buso Shoku Ryo Haki dengan Gomu Gomu no Mi akan membuatkan Luffy jadi lebih kuat berbanding Oden dan juga Kaido. Dan disebabkan Kaido rela menyerahkan nyawa dia sekiranya dia berjumpa dengan worthy opponent, Kaido akan menyerahkan nyawa dia kepada Luffy. Dan aku juga yakin yang lepas Red Scabbard kalah nanti, kita akan melihat stand off antara Kaido dan Luffy dalam chapter ke-1000 nanti. Pasal bagi aku chapter ke-1000 adalah merupakan chapter yang special. So mesti sebelum memulakan chapter ke-1001, Oda akan melukis satu pemandangan yang sangat-sangat epic, which is the stand off antara Luffy dengan Kaido. So guys, ini sebenarnya merupakan mukadimah untuk aku kupas teknik apa yang akan digunakan Luffy nanti. So aku harap korang dapat tunggu next video untuk aku kupas teknik apa yang Luffy akan gunakan untuk kalahkan Kaido. So aku harap korang dapat stay tune, okay? But before I end this video, kepada korang yang suka layan movie atau YouTube, suka main game, selalu guna hotspot dan nakkan data internet berkualiti dan besar, so aku suggest korang gunakan SIM
1XOX. So nakama kita ada sediakan servis tersebut. Korang boleh follow dan DM IG dia. InsyaAllah dia sedia membantu. Dan menariknya, korang boleh kekalkan nombor lama pun. Link IG dan link WhatsApp dia aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. Okay? And guys, sedikit renungan untuk hari ni. Kalau sebelum ni kita diajar untuk belajar dari kesilapan, so pada aku kita belajarlah dari kesilapan orang lain dengan banyak berdamping dengan orang-orang tua dan ulama. Sebab satu, kita akan dapat manfaat dengan orang-orang tua dan mendapat ilmu daripada ulama. Hormatlah orang tua, muliakanlah ulama. Rasulullah SAW pernah bersabda, kawan yang baik adalah dia yang apabila kita tengok wajah dia, kita akan teringat kepada Allah, dan apabila dia bercakap, iman kita akan meningkat. Siapa lagi kawan tersebut kalau bukan ulama? Jangan segan-segan untuk merujuk kepada mereka. Malu untuk kemaksiatan adalah tanda iman. Sebaliknya, malu untuk kebaikan membawa ke pintu kemaksiatan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi